saya akan mengendalikan sesi editorial dengan akan bercakap mengenai kegiatan teroris yang cukup menggegarkan suatu ketika dulu, iaitu Jemaah Islamiah ataupun dalam bahasa pendeknya orang panggil JI lah ya. Baik, apabila bercakap tentang JI ini, ada satu perkara yang saya kena sentuh pada permulaannya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 2002, kita masuk kes 1. Pada tahun 2002, satu pengeboman besar telah berlaku di Bali, Indonesia hingga mengorbankan 202 nyawa. Satu letupan berani, orang kata apa, berani mati yang dilakukan oleh sekumpulan lelaki yang ketika itu belum diidentifikan siapakah mereka. Ia meragut 202 nyawa. Itu pada tahun 2002. Pada tahun 2003 pula, satu pengeboman kereta di Hotel JW Marriott di Jakarta yang mengorbankan 12 orang. Dan seterusnya, pada 2005, ada satu lagi kejadian serangan berani mati di Indonesia yang mengorbankan 22 nyawa. Tuan-tuan bayangkan ketika itu bagaimana hebohnya aktiviti pengeboman berani mati di negara jiran kita tak jauh, iaitu Indonesia. Baik, apa kaitannya dengan Malaysia? Pada tahun 2000, tuan-tuan, saya adalah, iaitu kira-kira awal tahun 2000, saya adalah wartawan di meja jenayah Utusan Malaysia di Kuala Lumpur. Kami dah biasa apabila ada sidang akhbar baik oleh Ketua Polis Negara ke, atau pengarah siasatan jenayah ke, atau Ketua Polis Daerah ke, maknanya biasalah. Sidang akhbar kita akan pergi buat liputan dan sebagainya. Tetapi pada awal tahun 2000, tuan-tuan, kami di meja jenayah ni tiba-tiba menjadi sibuk. Sibuknya macam mana? Boleh dikatakan dalam satu minggu, hampir 2-3 kali kami dipanggil ke Bukit Aman untuk mengikuti sidang akhbar Ketua Polis Negara. Ketika itu Ketua Polis Negara adalah Tan Sri Norian Mai. Ketika itu. Sampai kami pun jadi, apa masalah ni? Hari ni sidang akhbar, lusa sidang akhbar, tulat sidang akhbar. Dia sidang akhbar oleh Ketua Polis Negara ni rare tau, tuan-tuan. Kalau dalam istilah media ni, Ketua Polis Negara ni dia tak akan panggil sidang media kalau tak ada betul-betul lah satu kes yang betul-betul besar. Kalau betul tak ada kes yang betul-betul besar, dia tak akan panggil Ketua Polis Negara, panggil wartawan. Jadi bila setiap minggu ada saja sidang akhbar yang dipanggil oleh Tan Sri Norian Mai, jadi menyebabkan kami di meja jenayah ni tanya, apa yang berlaku sebenarnya? Kerana setiap kali bila ada sidang media, Tan Sri Norian Mai akan maklumkan mengenai penangkapan rakyat Malaysia yang terlibat dalam satu kumpulan yang dinamakan Jemaah Islamiah ataupun JI. Tuan-tuan, kalau kes-kes jenayah lain, kita boleh nampak kesannya. Kes rompakan, kita boleh pergi excuse me, kedai emas ataupun bank yang dirompak. Kalau kes pembunuhan, kita boleh pergi ke tempat lokasi kejadian. Kalau orang kata penculikan, kita boleh pergi ke tempat kejadian itu berlaku. Tetapi apabila bercakap tentang keganasan, benda tu tak nampak di mata. Jadi dan kita pun tak tahu benda JI ni. Bila Tan Sri Norian beritahu, sidang akhbar akan selalunya hangat. Kerana apabila wartawan dia tak tahu apa benda yang dibincangkan ataupun dia beritahu, maka soalan akan datang bertalu-talu. Dalam kes ni, sampai satu peringkat,
pernah Tan Sri Norian Mai sokol marah lah ataupun geram dengan wartawan ni. Kerana soalan yang dikemukakan bertalu-talu. Memang betul lah bertalu-talu sebab kita tak tahu hujung pangkal. Apa dia JI? Apa ni? Ditangkap kes apa? Apa? Dan kebetulan pula ketika itu gerakan gerakan JI itu masih lagi dalam pemantauan. Maknanya banyak perkara yang tidak boleh didedahkan oleh pihak cawangan khas ataupun special branch. Okey? Jadi apabila Sidang Akbar dia buat, bila soalan ditanya, tak banyak yang Tan Sri Norian Mai reveal. Jadi bila maklumat tu tak banyak, tuan-tuan bayangkan apabila kami balik ke pejabat, kita brief. Dalam wartawan ni tuan, cara kerja kami adalah ataupun SOP tugas wartawan ni, apabila dia pergi ke lapangan, apabila dia pulang ke pejabat, dia kena brief ataupun dia kena terangkan kepada editor bertugas. Contoh, Encik Ali, ini yang kami pergi tadi, bla 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 bla, tangkapan sekian, ni. Jadi editor pula akan brainstorming kita. Apa dia ni? Cerita apa? Apa dia tangkap? Berapa orang ditangkap? Apa kes ni? Apa semua? Jadi kami kena explain. Kalaulah bayangkan dengan maklumat yang agak terhad yang kami dapat daripada Bukit Aman tadi, bayangkan macam mana kami nak terangkan pada editor. Itu satu masalah. Yang kedua, dalam tempoh tersebut, kami ni di pihak media sering dihujani panggilan-panggilan telefon, surat-surat pembaca yang marah. Kerana merasakan ketika itu bahawa ada agenda tersembunyi kerajaan. Kerajaan cuba nak alihkan isu lah, kerajaan cuba nak ni lah, tak wujud sebenarnya apa yang dikatakan pengganas lah. Paling yang memburukkan keadaan, ada juga parti-parti politik yang sama naik. Istilah sama naik ni maknanya sama-sama menghasut istilahnya rakyat supaya mempercayai bahawa apa yang berlaku ini sebenarnya hanyalah sandiwara. Aduh, memang pening tuan-tuan. Memang pening. Saya pernah sekali tuan-tuan, ketika kita bertugas, saya dapat satu panggilan telefon. Saya baru saja, Assalamualaikum, saya dimaki hamun tuan-tuan. Maki hamun, dia kata, bang, kenapa ni? Korang lah. Korang lah pandai-pandai cerita ni, ustaz-ustaz ni kena tangkap apa semua, apa dosa dia orang, apa semua. Okey, apa dosa dia orang apa semua yang kerajaan nak tangkap apa semua. Wah. Bayangkan ketika itu memang payah. Kan? So, apa yang kita buat adalah dari masa ke semasa kita cuba berbincang dengan pihak Bukit Aman. No. Tuan kena cerita ataupun Tan Sri kena cerita betul-betul apa yang berlaku, apa dia ni supaya kita faham. Apabila kita faham, kita bolehlah tulis pada rakyat. Boleh tulis pada pembaca. Sudah tentu benda ini akan, win-win situation. Kalau terus orang kata pedor, orang utara panggil pedor maklumat tu, memang masalah lah. Okey? Inilah ceritanya. Baik, saya ambil. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, ada apa-apa soalan? Teruskan. Okey, ada yang kata bukan JI. JI itu penyakit. Ini JI. Itu JI itu Japanese encephalitis ke apa ke. Itu pun betul juga tu. Zaman-zaman tu heboh juga tu dengan JI. Ini JI tuan-tuan. Alright. Apa yang menyebabkan rakyat ketika itu tak dapat tangkap mengenai kegiatan militan ini? Ini kerana tuan-tuan, benda itu tak terjadi tau di Malaysia. Pengeboman berani mati ni tak pernah terjadi di Malaysia. Orang tembak orang apa semua atas nama agama ni tak pernah terjadi di Malaysia. Jadi bila havoc ataupun kecoh dengan kegiatan jemaah Islamiah ni, jadi susah untuk orang nak dapat tangkap ataupun dekat di hati orang. Sehinggalah tuan-tuan, apabila berlakunya Bali bombing dan berlakunya pengeboman Jakarta,
rakyat mula membuka mata. Ini dah dekat betul dengan kita ni. Dan yang paling harunya tuan-tuan, apabila siasatan mendedahkan antara mereka yang terlibat dalam pengoboman itu, dalangnya seorang rakyat Malaysia bernama Dr. Azahari Hussein. Jeng jeng jeng. Kalau dalam filem tu dia akan bunyi lah. Jeng jeng jeng. Rakyat Malaysia, Dr. Azahari Hussein. Siapa dia? Setelah dekat setengah jam, okey, kita mulakan cerita kita pada hari ini. Baik, kalau sebelum saya pergi lebih lanjut, kalau ada apa-apa bagi tahu, tanya dulu sebelum kita teruskan. Ada Riza? Oh, tak ada. Dia jauh beza tuan-tuan. Al-Ma'unah dengan JI, dengan KMM, dengan Daesh ni dia satu benda yang berbeza. Sebab saya tak mau sentuh pasal Al-Ma'unah lagi. Tapi basically Al-Ma'unah ni lebih pada keinginan seorang ketua. Dia hanya dalam grup dia saja. Tapi KMM, JI semua ni dia sebenarnya dia orang punya gerakan lebih besar. Dan dia punya cerita tu lebih dahsyat berbanding dengan Al-Ma'unah. Okey? Nantilah kalau kita ada masa, kita sembang pula pasal Al-Ma'unah. Ada lagi? Terima kasih kepada lebih 500 orang yang berada di petang ini. Hari ini kita akan bersembang mengenai topik Jemaah Islamiah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya JI ni siapa dia? Orang Malaysia ke apa ke? Baik tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, ia segalanya bermula di Indonesia. Segala bermula pada tahun 40-an lagi, sudah ada satu gerakan yang seolah-olah tidak selari dengan Pancasila. Tuan-tuan tahulah di Indonesia ni, Pancasila ni memang satu benda yang sangat dipegang oleh rakyatnya. Tetapi ada a group of mereka yang dari pesantren merasakan Pancasila itu tidak kena dengan agama. So mereka menjalankan kegiatan mereka sendiri dengan menubuhkan Pertubuhan Darul Islam ataupun PDI. Pertubuhan Darul Islam ni, objektif dia ialah untuk menubuhkan satu kerajaan Islamiah di Indonesia. Itu yang asalnya, kalau kita backtrack balik, dia ni, PDI ni, dia nak tubuhkan satu kerajaan Islam yang berbeza daripada kerajaan Indonesia, pimpinan Soekarno, Soeharto semua ni. Okey. Apabila dia orang nak buat macam tu, so dia orang masuklah ke pesantren, masuk ke sekolah-sekolah agama, berdakwah di samping cuba membawa so-called ajaran mereka itu. Ketika itulah kerajaan Indonesia mula sedar bahawa PDI ni merupakan satu threat ataupun satu ancaman kepada kerajaan Indonesia ketika itu. Tuan-tuan tahulah kerajaan Indonesia ni dipimpin oleh pak jeneral. Dia punya tentera dia sangat berpengaruh. Jadi bila munculnya gerakan PDI ni, jadi mereka merasakan terancam dan merasakan bahawa kumpulan ini perlu dilumpuhkan. Sebab itu antara pengasas PDI seperti ini yang saya nak sebut satu nama, iaitu Ustaz Abu Bakar Bashir. Ingat sebab saya akan ulas lebih lanjut tentang Ustaz Abu Bakar Bashir ni, antara pelopor PDI ni. Jadi mereka dipenjara. Mereka ni dipenjara di zaman Soeharto. Diorang dah kena jail dah 5-6 tahun. Begitu juga ustaz-ustaz yang lain yang pelopor PDI ni, mereka dah dipenjara. Tetapi sekitar tahun 80-an, Abu Bakar Bashir ni dibebaskan daripada penjara. Begitu juga beberapa orang guru agama yang lain. So, pada tahun 1985, risikan mendapati sekumpulan lelaki telah mendarat ataupun orang kata apa, berlabuhlah dengan menaiki bot di Pelabuhan Klang. Inilah cerita dia.
tahun 1985, 20 orang telah mendarat di Pelabuhan Kelang. Dan antara mereka yang berada dalam kapal tersebut adalah Ustaz Abu Bakar Bashir dan juga Ustaz Abdullah Sungkar. Dua personality ini yang saya sebut tadi ni. Seorang Ustaz Abu Bakar Bashir dan seorang Ustaz Abdullah Sungkar. Mereka tiba di Port Klang dan mereka mendapat satu kontak di Malaysia dan mereka antara lokasi yang mereka pergi ataupun yang mereka tuju adalah di Kuala Pilah Negeri Sembilan, di Sungai Manggis Banting, jadi berselerak. Diorang berselerak. Ketika itu, diorang ada nama tau. Saya pun tak apa ingat lah. Diorang pakai nama khas. Kalau Abu Bakar Bashir ni dia guna Ustaz Abdul Somad. Bukanlah Ustaz Abdul Somad tu. Nama. Dia dah guna identiti lain. Dia panggil Ustaz Abdul Somad. So diorang ni mula. Inilah yang dikatakan. Kadang-kadang tu susah nak cakap juga. Kadang-kadang bila kerajaan negeri memperkenalkan ataupun memperketatkan peraturan mana-mana yang ustaz-ustaz nak ni kena dapat tauliah apa semua, bukan sebab apa tuan-tuan. Inilah antara puncanya. Pada ketika itu tak begitu ketat tau. Tak begitu ketat. Mana-mana ustaz ni yang nak mengajar kat surau, yang nak bersyarah kat masjid, boleh tak ada sangat tauliah yang ketat. Itu yang menyebabkan puak-puak PDI ni dah mula masuk ke dalam kampung-kampung, dah mula menyebarkan dakwah-dakwah mereka di masjid, surau, sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Baik. Pada mulanya tidak ada masalah pun. Sebab memang betul Ustaz Abdullah Sungkar, Ustaz Abu Bakar Bashir ni memang ada background agama. Memang mereka adalah guru agama. So ajaran-ajaran mereka itu pada mulanya itu tak nampak ada kepelikan atau sesuatu yang tak kena dengan undang-undang negara. Okey? Jadi dia masuklah kampung-kampung apa semua. Lama kelamaan tuan-tuan, dia punya pengaruh dah makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Kenapa pengaruh dia makin berkembang? Kerana mereka mula, dua-dua ustaz ni dan juga juak-juaknya, mula memberikan ceramah yang berapi-api. Yang ceramah yang penuh semangat. Iaitu apa? Iaitu bahawa kita perlu menegakkan sebuah kerajaan daulah Islam ataupun satu kerajaan Islam yang hebat di Nusantara. Dengan pidato-pidato mereka, dengan ucapan-ucapan mereka yang bersemangat itu, makin lama pengaruh mereka makin membesar. Okey? Mereka dah mula berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, dan antara orang pertama ataupun golongan pertama yang cukup seronok dengan dakwah mereka ini adalah warga Indonesia yang memang datang ke Malaysia untuk bekerja. Contohnya parti ke apa ke. Jadi dia orang lah bersyarah pada kawan-kawan dia orang dari satu negara ni. Kita kena tumbangkan rejim Suharto, kita kena tumbangkan rejim ini apa semua. Inilah masanya untuk kita bangun Aceh dah lama menderita, dicengkam Jakarta. Dia benda-benda macam ni. Bila dia mempengaruhi warga Indonesia yang bekerja di sini, tuan-tuan tahu ramai kan dari situ pula dia mulalah berjangkit pula dengan warga-warga tempatan. Kalau daripada awal tu dia bercakap hanya untuk menubuhkan negara Islam di negara dia je. Sekarang ni dia dah mula dah. Dia dah mula bercakap untuk menubuhkan negara daulah Islam Nusantara. So antara benda pertama yang mereka buat tuan-tuan, mereka salah seorang tu Ustaz Abdullah Sungkar tu dengan ada nama Ridwan Isamuddin Hambali apa semua sudah buka satu sekolah macam pesantren lah. Kalau Indonesia dia panggil pesantren, kalau kita ni dipanggil pondok lah kan sebuah sekolah agama yang dinamakan Sekolah Luqman.
Luqman Hakim, sekolah Luqman di Johor Bahru. Sekolah ni tuan-tuan, dia tak jauh daripada UTM Skudai. Tak jauh daripada UTM. Ialah berbeza daripada mereka duduk di Negeri Sembilan apa di Serting apa di Banting dan sebagainya. Dia orang memilih untuk membuka sebuah sekolah berhampiran tak jauh daripada Universiti Teknologi Mara ataupun UTM Skudai. Kenapa? Ini kerana mereka memikirkan bahawa sudah sampai satu peringkat, mereka pergi ke satu fasa, iaitu fasa untuk mendapatkan kader-kader ataupun mendapatkan sokongan daripada golongan intelektual seperti pensyarah universiti dan juga siswa serta siswi IPTA. So target mereka yang pertama adalah di Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai. Mereka mula masuk tuan-tuan, mereka mula mendapatkan sokongan daripada beberapa, untuk pemulaannya ni, mereka mula mendapatkan sokongan daripada beberapa orang pensyarah. Dan antara pensyarah yang saya maksudkan, nama yang saya sebut tadi, iaitu Dr. Azhari Hussein, iaitu seorang pensyarah kejuruteraan mekanikal. Punyalah taksub tadi saya dah tersebut, minta maaf. Saya sebut Universiti Teknologi Mara, bukan Universiti Teknologi Malaysia, sorry. Sasul lah petang-petang ni, jangan marah tuan-tuan. Okey, Universiti Teknologi Malaysia, bukan Universiti Teknologi Mara. Okey, itu UiTM lah, UTM. Minta maaf tuan-tuan. Okey, sambung. Dr. Azhari Hussein, dari segi fizikalnya tuan-tuan, dia dikatakan seorang pensyarah yang steady. Okey, tidak nampak ekstrim dia. Dr. Azhari ni dia tak pakai songkok, tak pakai kopiah, tak pakai serban. Dia tak pakai. Okey, dia macam pensyarah biasa saja. Dan hobi dia ni, kalau nak tahu pasal Dr. Azhari ni, kita kena jemput nanti satu hari nanti Dr. Azmi Hassan yang kita pernah jemput selalu ke Garasi TV tu. Dia kenal sangatlah. Kalau tuan-tuan nak tahu sangat pasal Dr. Azhari ni, saya rasa Dr. Azmi Hassan orang paling layak untuk bercakap tentang Dr. Azhari. Tahu sebab apa? Sebab bilik dia orang sebelah-sebelah. Bilik kerja dia orang sebelah-sebelah. So Dr. Azmi ni kenal sangat dengan Dr. Azhari ni. Dr. Azhari, dia dulu pernah belajar di Australia tau. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin sangkut ke apa. Dia balik Malaysia. Sebelum dia sambung pula pelajaran di UK. University of Reading ke apa. Di UK tu. Dia ambil dalam bidang kejuruteraan. Dan disebabkan punya hebat ataupun punya cerdiknya Dr. Azhari ni, universiti di UK tu offer dia, dah habis degree sambung masa sampai PhD. Sampai PhD di UK. Okey? Sampai PhD di UK. Kemudian dia balik semula ke tanah air. Jadi, Dr. Azhari berbalik kepada cerita JI ni, ketika itu dia dah mula berjinak-jinak dengan gerakan dakwah yang dipelopori oleh Abdullah Sungkar dan juga Ustaz Abu Bakar Bashir ni. Malah at one time, sekolah Luqman yang saya beritahu tadi tu, Dr. Azhari adalah pengarah dia. Nampak tak betapa kuatnya ikatan Dr. Azhari ni dengan dua orang pendakwah. Dan apabila Dr. Azhari dah mula terpengaruh, dia juga akhirnya mempengaruhi pelajar-pelajar dia. Di sinilah mula ada pula gerakan di kalangan pensyarah, memujuk student-student dia, pergi usrah dan sebagainya. Di situlah bibit-bibit penyebaran. Ini kita baru cakap macam mana dia orang punya bibit-bibit doktrin nasi oleh JI ni. Baik. Saya nak explain sikit macam mana cara dia orang mempengaruhi orang. Dia ada beberapa cara tuan-tuan. Saya dah catat sendiri.
Pertama dia ada, mula-mula dia start dengan dakwah di masjid, surau-surau, itu pertama. Ini apa yang dibongkarkan oleh pasukan polis pertama. Yang kedua, apa yang mereka buat, dia orang-orang yang tertarik dengan ceramah ini akan dimasukkan dalam satu grup halakah. Halakah ni lebih besar sikit lah daripada usrah. Diorang akan dijemput menghadiri halakah, iaitu pengajian tertutup lah istilah dia, halakah. Okey. Dalam halakah ni, dia akan ada seorang moderator tau, yang dipanggil murabi. Bila ingat balik, dia dikenali sebagai seorang murabi. Murabi ni macam satu moderate instructor lah, instructor. Dalam grup halakah ni ada peranan pula seorang dipanggil murabi. Murabi ni pula akan mentarbiah golongan-golongan ini. Okey. Selepas itu, dia orang akan melalui murabi ni, dia akan bawa jemaah dia tu melalui 4 fasa. Maknanya bukan terus boleh glue in dengan grup ni. Dia ada fasa-fasa dia. Pertama sekali dia kena melalui satu proses yang dipanggil tahap tabligh. Tabligh ni kita tahulah, tabligh ni lebih kepada orang kata penyampaian dakwah dan informasi, bukan grup tabligh. Maknanya dikenali sebagai tabligh, iaitu dia lebih kepada diorang mula cerita tentang dakwah, informasi dan sebagainya. Lepas tu dia akan melalui proses yang dipanggil ta'lim. Ta'lim ni lebih pada pengajian agama lah. Dia akan pergi ke ta'lim. Okey. Kemudian dia akan pergi ke peringkat tarbiyah. Kalau tadi mula-mula tadi saya kata tabligh. Kemudian ta'lim. Yang ketiga dia akan pergi ke peringkat tarbiyah. Peringkat tarbiyah ni adalah pendidikan latihan mental dan fizikal. Dan akhirnya dia akan masuk ke satu peringkat lagi dipanggil tamhiz, iaitu penyaringan. Okey. Di peringkat tamhiz ni lah mereka akan potensi ahli jemaah JI akan dikenal pasti oleh dia punya murabi tadi. Jadi apa yang berlaku adalah segala proses ini dia akan dibuat sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan mereka tak boleh miss kelas-kelas ni. Kalau dia ada 12 kelas, maknanya 12 bulan, kalau seorang miss, dia kena ikut balik daripada kelas pertama. Dia tak boleh miss. Di sinilah orang kata ini yang menyebabkan mereka yang masuk dalam gerakan Jemaah Islamiah yang dipelopori oleh Abdullah Sungkar, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Dr. Azhari ni, mereka menjadi begitu taksub dengan perjuangan itu kerana mereka telah melalui disiplin-disiplin ilmu yang telah ditetapkan. Okey? Di sinilah mereka telah memperkenalkan, orang kata mewujudkan satu yang dipanggil dakwah Islamiah yang kononnya menurut mereka memerlukan 3 kekuatan, iaitu kekuatan akidah, kekuatan persaudaraan sesama Muslim, dan ini yang paling menggerunkan, iaitu kekuatan melalui senjata. Itu yang saya kata tadi. Nampak? Okey, saya dah terangkan tadi sebelum kita pergi ke lebih jauh. Untuk nak masuk JI ni, dia kena melalui beberapa proses. Mereka kena masuk halakah, mereka kena masuk kelas, ada seorang murabi yang akan bertindak sebagai instruktor, dan perlu melalui beberapa fasa sebelum dikenal pasti untuk disaring sebagai pengikut JI. Baik. Ni agak akademik sikit. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut? Clear? Okey, kalau clear kita teruskan lagi. Ini kita sambung pula dengan cerita pengalaman kewartawanan kami. Apabila sambung bila kami di Wartawan Meja Dunia sering dipanggil tiap-tiap minggu tentang tangkapan demi tangkapan demi tangkapan demi tangkapan.
Akhirnya itu apabila terjadinya letupan di Bali yang mengorbankan 202 nyawa. Baik, apa kaitannya dengan Malaysia? Tuan-tuan, saya nak dedahkan beberapa perkara yang mungkin ada yang tuan-tuan tahu dan mungkin ada tuan-tuan tak tahu. Sebenarnya tuan-tuan, kalaulah dengan tidak orang kata apa, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kecekapan pasukan special branch kita, sebenarnya JI telah melakukan beberapa percubaan yang sangat daring, tapi tak ramai yang tahu. Baik, ada yang pernah didedahkan di dalam parlimen. So saya akan baca, ini kalau tuan-tuan yang tak tahu, ini saya nak baca apa yang JI dah buat, yang kita kata kita terselamat ni. Pada tahun 2009 tuan-tuan, ada sebuah kedai serban nikah dan kedai emas di Kepong, Selangor, Kuala Lumpur, telah dirompak. Okey, telah dirompak untuk fund JI ni. Okey, itu satu. Kemudian, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya pihak cawangan khas telah mengenal pasti JI juga telah merancang untuk mengebom KLCC. Ya betul. Ini bukan satu perkara yang lawak tuan-tuan. Okey, diorang telah plan nak bom KLCC dan diorang juga telah plan untuk mengebom Jalan Telawi 3 di Bangsar. Tuan-tuan, yang mana tahu-tahulah, di Jalan Telawi 3 Bangsar tu at one time adalah satu tempat pusat hiburan. Malam-malam penuh dengan orang yang nak mendapat hiburan dan sebagainya. Di sini, satu pasukan cawangan khas telah menyerbu dan menemui sebuah bom. Tuan-tuan tahu kat mana? Dekat UIA tuan-tuan. Dekat Universiti Islam Antarabangsa, polis telah menemui bom. Bom itu sepatutnya meletup pada 31 Disember, masa tu New Year. Diorang dah plan untuk nak bom kawasan tu. Okey? Yang diorang jumpa tu, yang polis jumpa 6 bom pipe yang diletakkan dalam tong sampah. Nampak tak? Gerakan tu dah memula. Dan antara yang ini agak lawak sikit lah. Antara sasaran mereka adalah McDonald dan KFC. Ini antara sasaran dia. Kerana mereka merasakan ini adalah produk barat, apa semualah. Jadi antara sasaran mereka, selain daripada KLCC, selain daripada disco-disco pub dan sebagainya, dia orang plan nak bom McD dan KFC. Dan saya ingat lagi, Datuk Ayub pernah cerita, dia orang nak bom, dia orang berjaya tangkap lah orang yang nak bom McD dan KFC ni. Jadi bila dia orang tangkap, dia orang polis tanya lah, ya biasalah nak bagi makan dan masuk lokap apa semua. Korang nak makan apa ni? Tahu tak dia orang order apa? Dia orang tanya nak order burger dengan KFC juga tuan-tuan. Itu memang lawak tuan-tuan. Dia orang nak bom McD dengan KFC, dalam lokap bila polis tanya korang nak makan apa? Bagi McD ya. Okey. Itu antara benda-benda yang lucu jugalah kalau saya nak kongsi. Okey. Dia orang juga plan nak bom kuil dekat Batu Cave. Nampak tak? Maknanya walaupun tak terzahir di mata tuan-tuan, tetapi mereka sudah ada pelbagai perancangan untuk sabotaj ekonomi negara, untuk sabotaj pembangunan Malaysia kerana merasakan bahawa politik di negara ini tidak selaras dengan ajaran Islam yang dalam pemikiran mereka. Itu. Sebenarnya apa yang mereka plan? Mereka nak gabung Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura dan Filipina ini untuk membentuk satu daulah Islam Nusantara. Maknanya semua bergabung tuan-tuan. Semua bergabung untuk membentuk satu negara Islam. Itu yang dia orang buat tu. Dia orang mula menjalinkan kerjasama dengan Abu Sayyaf di Filipina, Moro di Filipina, dengan Pulo di Thailand,
Diorang mula menjalinkan kerjasama dengan GAM di Aceh dan sebagainya. Diorang akan menggunakan, diorang mula establish hubungan dengan golongan-golongan ini. Okey, apa yang berlaku? So apabila pasukan khas, cawangan khas mendapat maklumat, pelbagai operasi dibuat. Seorang ditangkap, seorang ditangkap, dan Abu Bakar Bashir pun dia lari. Dia lari ke Indonesia. Jadi pada ketika itu, at one time, Bukit Aman merasakan okeylah, JI ni dah mula kurang sokongan dan sebagainya. Sehinggalah apabila tahun 2001, seorang lelaki bernama Yazid Sufa'at telah berjaya ditangkap di Thailand oleh pihak perisikan Thailand dan juga pihak perisikan Amerika, kerana Yazid Sufa'at ni masa tu tengah plan nak bom mesyuarat APEC di Bangkok. Masa tu polis tahan dia, Yazid Sufa'at. Siapa Yazid Sufa'at? Yazid Sufa'at ni tuan-tuan adalah pegawai tentera Malaysia yang berkelulusan dalam bidang biochemical daripada Amerika. Sacramento, tak silap universiti tu. Okey. Bila ditangkap, bila disoal siasat, rupa-rupanya yang polis ingat kegiatan JI ni dah mula slow, rupanya hasil siasatan mendapati gerakan ini rupanya makin besar, tuan-tuan. Tahu tak kenapa? Ini kerana Hambali yang saya kata tadi, yang daripada sekolah Luqman apa semua tu, ataupun dan Abdullah Sungkar, rupa-rupanya dah pergi jumpa Osama bin Laden. Rupanya dalam diam, Abdullah Sungkar dah pergi ke Afghanistan untuk berjumpa dengan Osama bin Laden. Orang kata apa, tokoh Al-Qaeda. Jadi Al-Qaeda dah mula hendak mengembangkan pengaruhnya di wilayah kita dengan menggunakan JI. Jadi apabila Al-Qaeda dah mula mempercayai ataupun dah mula berunding dengan Abdullah Sungkar, so apa yang dia buat adalah dia menghantar sokongan dalam bentuk technical fund dan sebagainya pada JI. Rupanya JI dalam diam-diam semakin membesar, tuan-tuan. Di sebalik tangkapan-tangkapan yang dibuat oleh pihak Special Branch, rupa-rupanya dalam diam Abdullah Sungkar telah berunding dengan itulah apa? Osama bin Laden. Itulah cerita dia. Apabila semua ni terbongkar, apabila Yazid Sufa'at berjaya tangkap, Yazid telah mendedahkan segala-galanya. Dan yang kita cerita pasal Dr. Azhari tadi, rupanya Dr. Azhari juga telah dihantar untuk berkursus, istilah dia berkursus, di Afghanistan. Dan juga telah dihantar ke Filipina untuk mengajar geng-geng Moro Abu Sayyaf semua ni proses pembuatan bom. Maknanya dalam diam, diorang telah menjalankan satu aktiviti yang cukup dahsyat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pengeboman Bali yang mengobatkan 202 orang tu, dia punya tulang belakang dia adalah Dr. Azhari ni lah. Walaupun yang kena tangkap tu apa, Imam Samudra lah, Amrozi apa semua, diorang tu tuan-tuan tidak semahir Dr. Azhari. Okey, yang terlibat dalam pengumpulan Bali yang 3 orang tu, diorang ni hanya assemble tau. Macam barang-barang lah, campur-campur. Tapi yang membuat circuit, apa dipanggil ni? Circuit board tu, adalah Dr. Azhari. Dr. Azhari lah yang mencipta circuit board tu. Dan untuk pengetahuan dan perempuan, Dr. Azhari ni hebat tak hebat, dia diberitakan kalau dia buat matematik, macam kita baca karangan tu. Macam kita baca karangan bahasa Melayu tu, Dr. Azhari macam itulah dia buat matematik ni. Punya dahsyat dia. Lalu kita pun, perisikan pun, kan, macam mana Dr. Azhari ni boleh terjebak sampai dahsyat sebegini. Akhirnya kita dapat maklumat rupa-rupanya isteri beliau pun seorang pensyarah di UTM, mengidap kanser tekak. Kanser tekak sehingga menyebabkan dia hilang suara, bisu lah. So mungkin ada pendapat mengatakan bahawa bertitik tolak daripada situlah Dr. Azhari dah mula mencari satu perkara yang dalam fikirannya akan membawa dia ketenangan
dan akan membawa dia pahala yang menjamin tempat dia ke syurga dengan isinya. Sebab itulah dia bersungguh-sungguh menyertai GI dan bersama-sama mereka. Itu yang cakap pasal Dr. Azhari. Baik. Apa berlaku? So ketika itu kita masih ada ISA, kemudian kita tukar kepada SOSMA, tangkapan, dipendekkan kita sehinggalah Dr. Azhari telah berjaya dikesan di sebuah perkampungan di Malang, Indonesia, dan dia telah berjaya ditembak mati. Tetapi menurut agensi periksikan Indonesia, sewaktu mereka bertempur dengan Dr. Azhari ini, dia dah pakai baju yang dipenuhi bom. Mereka ini tidak rela dibunuh, mereka lebih rela membunuh diri daripada ditangkap oleh pihak kerajaan. Tapi sebelum sempat bom itu meletup, dia telah berjaya ditembak mati dan jenazahnya dibawa balik untuk dikebumikan di sebuah tanah perkuburan di Cincin, kampung Cincin, Jasin, Melaka. Orang Jasin tahulah tentang Dr. Azhari ni. Baik, apa pula berlaku yang lain? Apabila gerakan pemburuan terhadap mereka hebat dijalankan, Abu Bakar Bashir ni lari balik ke Indonesia dan Yazid Supaat pun kita dapat tangkap. Kemudian Hambali dapat ditangkap. Dia sekarang ada di Guantanamo Bay. So banyak tokoh-tokoh yang berjaya ditangkap, dipenjarakan dan sebagainya. Ini cerita menarik saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apabila Abu Bakar Bashir menghilangkan diri. Itu ni saya nak sambung sekejap. Ada soalan Nizam? Di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena selut kepada pihak cawangan khas Bukit Aman. Pihak IIT dengan lebih khususnya Datuk Ayub and the gang dan semualah yang terlibat. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, pihak cawangan khas Malaysia adalah antara organisasi perisikan pertama yang berjaya mengesan wujudnya JI ini. Kemudian mereka berkongsi maklumat dengan pihak Indonesia, mereka berkongsi maklumat dengan pihak Australia dan juga pihak perisikan dunia. Inilah, sebab itulah Alhamdulillah, walaupun kita tak terdedah dengan serangan berani mati dan sebagainya, tetapi kita berjaya mengekang, Alhamdulillah. Contohnya, kalaulah SB tak buat kerja diorang yang betul, tuan-tuan, KLCC dah lama diletupkan, tuan-tuan. Kalau SB tak buat kerja yang betul, kuil Hindu di Batu Cave tu dah lama dirobohkan, tuan-tuan. Kalau SB tak buat benda yang betul, habis bangsa dengan McD, KFC kita semua tu ranak, tuan-tuan. Ini kerana adanya SB inilah mereka berjaya mengekang fahaman-fahaman sebegini. Tuan-tuan kena tahu tau, dia ada beza tau. Dia ada beza antara ekstrim, militan dan juga pengganas. Ekstrim ni, mereka ni ada pemikiran yang melampau, tetapi mereka tak sampai pada penggunaan senjata. Pemikiran tu memang, kita nak tubuh negara Islam ni, kita kena berjuang, kita kena berjihad, kita kena jangan pedulikan nyawa orang bukan Islam apa orang kafir. Itu ekstrim. Dia akan daripada ekstrim tu, dia akan masuk ke militan. Bagaimana dia masuk ke militan? Apabila dia dah mula benci tentera, polis, orang kerajaan. Ni dia dah mula dah. Daripada mula-mula dia ekstrim. Lepas tu dia mula ke arah militan. Dah mula nak pakai senjata. Dia mula benci dengan polis dan perkhidmatan ni. Dan akhirnya dia akan masuk menjadi pengganas apabila dia merasakan bahawa kita bukan sahaja kena membunuh polis dan tentera, tapi kita kena membunuh orang-orang awam untuk mencapai tujuan kita, collateral damage.
Itu yang saya kata tu. Kena beza antara ekstremis, militan dan juga penganas. Apa yang terjadi dalam GI ni, mereka mula-mula mereka ekstrim. Kemudian mereka mula membenci pasukan polis dan tentera. Dan akhirnya mereka merasakan bahawa sesiapa yang tidak bersama mereka, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, darah mereka adalah halal. Itu pertama. Kedua, siapa yang tidak bersama mereka, harta-harta rampasan semua adalah menjadi hak kepada kumpulan mereka. Dan siapa yang terbunuh dalam perjuangan ini, mereka akan masuk syurga dan mereka boleh bawa orang yang tersayang masuk sekali. Nampak tak? Kat sinilah benda-benda inilah yang mempengaruhi ramai orang sehingga dia masuk ke dalam kegiatan JI. Baik, ada apa-apa lagi sebelum saya pergi dengan part terakhir ni? Ada apa-apa lagi? Sudah tentulah tuan-tuan. Dalam bab ni saya tak boleh komen lanjut lah. Sebenarnya banyak juga rahsia-rahsia yang dikongsi oleh pihak Bukit Aman. Tetapi saya tak rasa maklumat ni perlu untuk saya dedahkan. Kerana ia penting untuk kami. Sebab pernah beberapa keadaan di mana pihak Bukit Aman memanggil editor-editor media untuk explain kenapa mereka buat begini, kenapa mereka buat begitu. Supaya benda tu boleh relay kepada pembaca di sana. Tapi apa yang saya boleh katakan, macam-macam taktik yang digunakan, sebab itulah SB kita berjaya penetrate ataupun masuk ke dalam kumpulan ini. Okey, kita masuk ke satu peringkat, satu part yang mengujakan saya sebagai wartawan. Tuan-tuan, apabila Abu Bakar Bashir ni dia lari ke Indonesia, dia telah berjaya ditangkap oleh pasukan Indonesia dan dipenjarakan di penjara yang paling ketat kawalannya di Jakarta, penjara Cipinang. Dia dimasukkan ke sana. Setelah dipenjara beberapa tahun, dia telah dibebaskan. Dan ketika ini, saya mendapat arahan daripada Timbalan Ketua Pengarang Utusan ketika itu, Datuk Zaini Hassan, untuk pergi cari Abu Bakar Bashir ni. Ya Allah tuan-tuan, saya kena pergi cari Ustaz Abu Bakar Bashir ni. Tuan-tuan tahu, dia lah orang yang paling dihendaki oleh CIA, paling dihendaki oleh badan-badan periksikan dunia, sampai kena tangkap dengan Indonesia. Saya kena pergi cari. Tuan-tuan bayangkan, saya ni apa ada? Punyalah pening lah, macam mana kalau orang utara pergi pening. Macam mana? Pening. Macam mana saya nak pergi ni? Kebetulan ketika itu, kami baru habis membuat liputan Gunung Merapi di Yogyakarta meletup. So saya dengan juru foto ketika itu berada di sana. So sebelum balik, saya dapat arahan, Syaril, kau jangan balik, kau kena pergi cari Abu Bakar Bashir. Saya kata, nak cari mana? Indonesia tu 200 juta tu duduk dia. Rupa-rupanya Abu Bakar Bashir ni, dia ada buat satu pesantren tau. Satu pondok agama tak jauh daripada tempat kami. Masa kami buat liputan Gunung Merapi tu, kami stesen di Yogyakarta. Maklumat yang kami dapat adalah Abu Bakar Bashir, dia ada satu pondok agama di Solo. Solo dengan Yogyakarta tu tak jauh. Dia boleh naik kereta api, kalau kereta pun lebih kurang 2 jam saja. Kan? Jadi kebetulan bila kami dah ada di Yogyakarta itu, jadi Datuk Zairi minta kami pergi ke Solo. Jadi macam mana kita nak dapat? Sebab apa? Kami difahamkan ketika dia dibebaskan, beratus media seluruh dunia sedang berkampung di pusat pengajian agama dia tu, di Nguruki Solo. Nama tempat tu Al-Mu'min ke apa? Sorry, ada gambar sini? Saya ada gambar. Kalau tuan-tuan tengok, itulah pondok dia. Tapi masa kami sampai tu, dia tak secanggih itulah. Tapi memang besar. Izinkan saya minum sekejap. Boleh. Ingin dekat Bila saya pergi ke situ, ya Allah tuan-tuan, beratus media seluruh dunia dah berkampung depan tu. Lepas tu bila kita tanya kepada pengikut-pengikut dia, boleh tak kami menemu bual
Ustaz Abu Bakar Bashir, tahu apa dia orang jawab? Bapak, CNN, BBC pun tak bisa. Maksudnya, CNN, BBC pun dia orang tak bagi peluang nak interview dia. Apatah lagi Malaysia, utusan Malaysia apa semua dia. Memang dia orang tak pandang lah. Sudah, saya kata. Masak ni macam mana saya nak buat? Inilah saya nak cerita sikit orang kata pengalaman kewartawan ni. Kadang-kadang lucu tuan-tuan. Kami berkampung di depan pintu pagar tu hampir 3-4 hari. Setiap pagi kami masa tu kami duduk, kami sewa satu rumah tumpangan di Yogyakarta. So setiap pagi kami akan pergi dekat pondok Ustaz Abu Bakar Bashir tu. Tunggu macam orang bodoh tuan-tuan. Tunggu lah. Yang CNN ada, BBC ada, AP ada, Reuters ada. Masing-masing duduk gebang cerita dia orang lah. Biasalah, dia orang kan hebat. Kita ni siapalah, kita bertengok, duduk lah kat situ kan. Malam kami balik. Pagi kami pergi, malam kami balik. Macam tu lah 2-3 hari. Memang tak dapat. Sehinggalah satu hari tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, masa kami tunggu tu, Abu Bakar belum ada kat dalam tu. Dia daripada penjara. Kita cuma dapat informasi, dia akan dibebaskan. So pada hari yang ditetapkan tu, dia dibebaskan di Jakarta. So dia orang berkonvoi. Daripada Jakarta pergi ke Yogyakarta tu, dekat 10-12 jam jugalah berkonvoi ramai-ramai. Dekat 12 kereta penyokong-penyokong dia, ambil dia daripada penjara tu, balik ke pesantren dia orang. So tiba hari yang ditetapkan tu, memang sampailah Abu Bakar Bashir daripada penjara. Masa tu tuan-tuan, ya Allah, beribu orang sambut dia. Memang dahsyat Abu Bakar Bashir ni, pengikut dia punyalah ramai. Tuan-tuan bayangkan, dah lah punya ramai pengikut beribu-ribu. Masing-masing pula dengan semangat. Luar biasa. And then tambah pula dengan wartawan yang beratus satu dunia. Mati hidup balik kami rasa kami tak dapat lah. Memang kami rasa kami nak buka baju balik je. Nak dijadikan cerita, itulah orang kata rezeki. Apabila Abu Bakar Bashir sampai daripada Jakarta, dia punya supir ataupun pemandu dia, masa tu tuan-tuan, masa tu dia dah pakai Alphard. It was in 2000 berapa ke? Dah 10-12 tahun dah. Masa tu Abu Bakar Bashir dah pakai Alphard tuan-tuan. Dia punya driver tengah hisap gudang garam. Dia duduk depan tu, Abu Bakar Bashir dah masuk ke dalam pondok tu, dalam kawasan tu. Dia parking kat luar, dia tengah hisap gudang garam. Jadi saya pun macam mana, saya kata, ini orang betul-betul berani mati punya taktik lah. Saya pergi jumpa lah driver dia. Pak, ya, garam ya. Gudang garam ya Pak? Ya, kan. Rasa satu Pak? Kan. Sebenarnya saya tak hisap gudang garam. Tapi punya orang kata nak, macam mana nak break the ice orang kata, buat-buatlah cakap nak gudang garam. Lepas tu dia kata, kamu dari mana sih? Saya beritahu dah. Pak, begini Pak. Kami ni dari koran utusan Malaysia. Mau bicara sama Pak Bashir. Diorang panggil sana Ustaz Bashir. Mana bisa katanya. Mana bisa. Ustaz masih lagi capek 9 jam. Kan apa semua. Saya kata tak apa. Yang penting bagi tahu dulu kat Ustaz Abu Bakar Bashir ada dua orang manusia kat luar ni daripada Malaysia nak interview dia. Dia kata tak apalah dia cuba, tapi setahu dia memang Ustaz tak mau diinterview oleh mana-mana wartawan seluruh dunia. CNN, BBC dah pasang satelit tuan-tuan. Nak interview dia direct. Lepas tu dia suruh saya tinggalkan alamat rumah tumpangan kami kat Yogyakarta tu dan juga nombor telefon yang diberikan. Sampai beberapa hari kemudian kami dah nak bungkus, nak lipat baju, nak balik dah tuan-tuan. Tiket Asia pun dah beli. Nak balik. Tiba-tiba rakan kami, nama dia Bapak Okto Lempito. Saya ingat lagi, Bapak Okto Lempito ni adalah editor kepada sebuah syarikat akhbar di di Yogyakarta. Kami ni wartawan ni tuan-tuan, biasalah. Kita suka buat network. So network kami, macam kami wartawan, buat network pun wartawan lah. So bila kami sampai di Yogyakarta, kami berkawan dengan wartawan-wartawan kat sana. Jadi kami senang lah bertukar-tukar informasi apa semua. Bapak Okto Lempito ni telah call saya. Dia kata, Pak Saril ada mau interview Pak Bakar Bashir ya?
Dia kata ada, tapi macam tak dapat dia, kami pun dah nak bungkus balik dia ni. Dia kata ada seorang wakil telefon dia mengatakan Pak Bashir setuju ditebus ramah. Sudah. Masa tu saya bukan teruja tuan-tuan. Tapi saya rasa pelik. Kenapa dalam ramai-ramai wartawan seluruh dunia ni Pak Bashir nak jumpa kami? Lepas tu nak dijadikan kita, Pak Okto kata, tak apa. Dia kata, jangan balik dulu. Tiket Asia tu burn je. Ikut aku. Aku bawa kamu pergi ke sana. Sebab wartawan Indonesia pun Datuk Abu Bakar Bashir ni tak nak jumpa. Saya dalam perjalanan ke Yogyakarta tu, ada ke Solo tu, dia pergi Yogyakarta tu, lebih kurang sejam lebih. Dalam kepala saya tahu apa tuan-tuan? Saya rasa saya kena sembelih lah. Confirm saya kena sembelih. Sebab kenapa lah dalam ramai-ramai wartawan tu, dia nak jumpa wartawan Malaysia aja. Saya kata dalam hati saya, confirm saya nak kena sembelih. Masa tu minda saya. Tuan-tuan tahu apa saya buat? Ini benda ni, saya kalau kenang balik lah, macam tak percaya lah. Orang saya yang saya telefon adalah Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Masa tu dia Tan Sri Musa Hassan adalah Ketua Polis Negara. Saya telefon Tan Sri. Memang kami ni wartawan jenayah, kami ada nombor peribadi Tan Sri. So kita boleh call anytime. Tapi kita tak pernah call pun. Gila nak call Ketua Polis Negara buat apa? Tapi setelah sekian lama saya tak pernah call nombor Ketua Polis Negara, saya rasa sebab saya antara hidup dan mati, saya call Tan Sri Musa daripada Yogyakarta. So Tan Sri Musa pun jawab, "Halo, Assalamualaikum." Lebih kurang macam itulah. Saya cakap, saya Tan Sri, saya Syarif daripada Utusan Malaysia, saya nak jumpa Abu Bakar Bashir. Tan Sri punyalah terkejut. Kau nak buat apa jumpa dia? Sebab satu dunia punya badan periksikan ni taram ni. Orang utara dia panggil taram. Taram ni orang tahu tengah apa, berdendam dengan dia. Lebih kurang lah macam tu. Saya beritahu Abu Bakar Bashir kata dia nak jumpa betul. Tahu Tan Sri Musa kata apa? Benda inilah saya paling ingat sampai sekarang dan saya sampai sekarang saya tak jumpa jawapan dia. Tan Sri kata, tak apalah, pergilah. Tapi janganlah tutup handphone. Nampak tak? Perkataan janganlah tutup handphone. Sampai sekarang 2021, saya tak tahu apa maksudnya. Tapi saya percaya kita mempunyai keupayaan untuk mengesan lokasi ataupun perbualan dan sebagainya selagi handphone kita itu on. Saya percaya, tapi saya tak dapat nak sahkan benda ni. Tapi ayat pendek Tan Sri Musa Hassan tu, jangan tutup handphone tu, sampai sekarang saya tanya sama ada kebetulan dia memang terpacul daripada mulut dia ke atau apa, saya tak tahu. Tapi sampai sekarang saya menjadi tanda tanya. Okey, habis cerita tu. Apabila sampai ke Pondok Nguruki Solo tu, wartawan semua ramai ni, daripada CNN, BBC apa semua. Ada satu orang keluar, dia kata, kami mau ketemu sama Pak Saril, utusan Malaysia. Saya pun angkat tangan. Ya Allah tuan-tuan, bayangkan betapa bengangnya muka-muka di kota lain. Diorang dah berkampung punya lah lama tuan-tuan. Tiba-tiba Abu Bakar nak jumpa kami. Masa tu saya macam, kan. Wah, itu kau pandang aku lekeh kan. Saya jalan pun bergepak lah tuan-tuan. Kami dapat masuk, yang lain semua keluar. Bila kami masuk, perkara pertama yang kami buat, kena check macam kat airport tuan-tuan. Wah, nak masuk sekolah pondok ke? Buat screening apa semua. Cuma tak ada misi X-ray je. Lepas tu soalan pertama yang dikemukakan adalah, bapak bawa pistol tak? Apa jadah pistol tuan-tuan? Kita bawa pen je. Kan? Dia orang ni dah macam, betul ke ni? Betul ke ni yang ni wartawan? Tantah perisik ke mana ke? Kebetulan saya ada bawa kartu ataupun sini, orang Malaysia panggil business card lah. Itu sampai daripada dulu sampai sekarang, saya cukup percaya tentang fungsi business card ni. Walaupun orang kata zaman sekarang ni orang tak main dah business card ni. Sebab pengalaman dulu tu memang banyak membantu. So benda pertama dia minta business card. Dia pun buka. Saya pun bagi business card, dia tengok, okey. Tunggu. Saya tunggu dengan juru foto lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit. Kemudian kami dibawa masuk ke dalam. Rupanya komplek pesantren tu besar tuan-tuan.
Besar betul. Ada satu bangunan 4 tingkat yang tinggi apa semua. Maknanya daripada luar nampak macam kampung biasa, kampung bodoh je. Tapi kat dalam tu dia satu komplek yang besar, tuan-tuan. Kemudian kami dibawa ke satu lorong, sampailah ke sebiji rumah yang kecil betul. Rumah tu boleh muat, saya rasa rumah tu satu bilik je. Maknanya dalam punyalah besar compound sekolah pondok mukmin tu, ada satu je rumah kecil. Saya pun masuk. Bila masuk, tuan-tuan, rumah tu dah penuh dengan kamera spotlight apa semua. Maknanya kami interview dalam interview. Maknanya geng-geng Abu Bakar Bashir ni, dia orang dah pacak siap-siap kamera tau. Sebab dia orang takut kalau kami interview tok guru dia orang ni, tok guru dia cakap A, saya tulis B. Itulah cerita dia. Maknanya benda tu akan jadi bukti. Dia orang dah ada unit media sendiri, all. Dia ada unit media sendiri. Saya rasa macam dia satu mini studio lah rumah tu. Rumah tu tak ada apa-apa, hanya kursi apa pun tak ada. Cuma ada meja, ada bantal sikit lah. Okay? Saya masuk-masuk, apa semua kamera semua ada ni? Lepas tu orang dia bagi isyarat duduk. Okay, saya pun duduk. Dalam tempoh lebih kurang 5 minit, masuklah satu susuk tubuh yang selama ni saya hanya tengok kat Google, yang selama ni saya hanya tengok dekat CNN, yang selama ni saya tengok kat BBC. Itulah Ustaz Abu Bakar Bashir, lelaki yang paling dihendaki oleh Badan Periksikan Dunia dan juga lelaki yang bertanggungjawab di sebalik pengeboman Bali bombing. Saya macam tak percaya, tuan-tuan. Serius saya tak percaya. Tahu tak soalan pertama yang terpacul dari mulut saya? Lepas dia kata, dia masuk-masuk, Assalamualaikum. Salam pun tak, okay? Assalamualaikum. Dia terus duduk. Baik, Mahfuz, Sony ada gambar tak? Dah ada, itulah. Masa tu saya lagi tembam tu. Kami tiga orang, fotografer tu mesti, apa nama pendaki solo ni, apa nama dia. Lupalah. Okay. Tak ingat, bila nak cakap ni mulut ingat. Itulah gambar dia. Itulah dia duduk tu. Soalan pertama saya tanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan pertama saya mau tanya, kenapa dalam ramai-ramai, dalam ramai-ramai pers, kat sana dia tak panggil press, dia panggil pers. Dalam ramai-ramai pers, termasuk di seluruh dunia, kenapa Ustaz memilih saya daripada utusan Malaysia untuk pergi? Tahu tak jawapan dia apa? Sebenarnya begini. Ketika saya di Malaysia dulu, saya tinggal di Sungai Manggis. Dia cerita di Sungai Manggis ni di Banting. Dia kata pagi-pagi dia baca utusan Malaysia. Dia kata itu paper favorite dia. So pagi-pagi dia kata benda pertama dia pergi cari paper utusan. Jadi bila dia tahu saya daripada utusan, dia sangat teruja, okey? Sebab apa? Walaupun dia kata dia walaupun paper lain, dia kata tak payah, dia nak jumpa utusan. Jadi itulah sebab, rupanya itulah je, itu je sebab dia. Bukan sebab kita ni hebat ke apa, cuma dia nak recall balik memori dia. Dulu masa dia kat Malaysia, dia suka baca paper utusan. So bila ada wartawan utusan datang, tu dia nak jumpa tu. Okay, so benda pertama dia beritahu, saya hanya ada 10 minit. Okay, tidak boleh lebih daripada itu. Memang tegas orang dia. Walaupun dah tua, umur dah 80 lebih. Tapi cara cakap dia sangat teratur dan very sharp. Jadi saya ni duk fikir macam mana saya nak interview. Saya tunggu punya lama, takkan 10 minit apa barang. So saya duk fikir apa topik yang best lah nak tarik ni supaya sembang lama sikit kat saya. Saya pilihlah topik kenangan di Malaysia. Saya cerita kat Ustaz, dekat Banting dulu suka makan apa, anak sekolah mana apa. Dia terlupa buat 10 minit tu. Akhirnya tuan-tuan, daripada 10 minit, 1 jam saya interview dia. 1 jam tuan-tuan saya interview dia. Saya punya detail maklumat saya dapat ni macam-macam. Benda yang saya paling ingat lah, saya tanya dia, kenapa Ustaz memilih jalan begini? Dia kata satu je.
Islam, kalau mau tegakkan Islam, haruslah melalui kekerasan. Kalau kita lembek, dalam bahasa Indonesia apa lembek saya tak tahu lah. Lebih kurang macam itulah. Kalau kita lembek, selagi itulah kita akan dipijak seperti mana yang terjadi masyarakat Palestin yang dipijak oleh Israel. Di situ tuan-tuan, baru kita boleh tahulah. Kita boleh tahu kenapa Ustaz Abu Bakar Bashir ni memilih jalan yang macam ni. Memang dahsyat tuan-tuan. 1 jam saya bersembang dengan dia. Muka dia tak pernah senyum. Tangan dia begini. Dia cerita. Saya boleh katakan hampir setiap minit perkataan jihad, 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 jihad. Tak lekang daripada mulut dia tuan-tuan. Apabila dia cukup articulate ataupun orang kata apa, cukup mahir tentang apa yang berlaku di sekeliling dia. Dia tahu apa yang berlaku di Eropah. Dia tahu perkembangan terkini di Middle East. Dia tahu apa saja yang berlaku lah di seluruh dunia. Saya tanya pada dia, Ustaz, izinkan saya tanya satu perkara, Ustaz. Gimana Ustaz tinggal di penjara? Oh, boh. Kau terbang. Bagaimana Ustaz tinggal di penjara? Ustaz boleh tahu tentang perkembangan dunia. Dia pun pandang ke belakang, tuan. Saya pun bila dia pandang, saya ingat lagi sini. Bila dia pandang belakang, dengan saya sekali pun dapat apa. Rupanya belakang dia, kat dapur rumah dia tuan, ada paling tidak 4 satelit tuan. 4 macam parabola tu. Ambil kau. Kan? Yang ini bukan ustaz kampung punya. Apa walaupun dia duduk penjaga ke apa ke, maklumat tip-top dia dapat. Mungkin juga parabola, yalah Indonesia parabola lah kan. Dan saya percaya ada juga satelit dia punya pelik-pelik ni. Ada satelit kecil, satelit besar apa semua. Kalau kita tengok rumah dia depan tu macam tak ada apa-apa. Kali-kali mak kau 4 satelit ada situ. Parabola lah, apalah. Yang Astro macam rumah kita tu kira paling kecil lah. Itulah saya kata. Kalau cerita pengalaman ni sampai esok tak habis. Alright. Jadi, ini paling best juga. Lepas interview tu tuan-tuan, dipendekkan cerita, balik aja hotel, buka laptop, macam peluru. Macam peluru type cerita, semangat, mandi tak, makan tak. Tak sabar nak hantar. Cerita Syarif Kadir bertemu dengan Riak. Syarif Kadir bertemu dengan Abu Bakar Bashir. Punya Riak. Boleh, saya rasa lah saya buat story rencana. Saya rasa dekat 40 paragraf kot. Ataupun satu muka surat penuh lah. Macam ingatlah, tak dengar langsung lah recorder apa semua. Laju. Tapi tuan-tuan dan perempuan, sedih. Ini saya kata sedih betul lah. Punyalah saya semangat, saya dah terbayang dah. Dekat Mingguan Malaysia, keluar gambar besar. Wartawan utusan berjaya menemui Abu Bakar Bashir di pondok persembunyian dia apa semua. Saya dah terbayang dah tuan-tuan. Ini bagi saya achievement yang memang saya rasa saya patut bangga lah. Kan? Sekali tuan-tuan, bila dah sampai Kuala Lumpur, ketua pengarang kata, okey, dia nak tengok dulu. Dia nak tengok dulu artikel saya tu. So, lepas 2 hari, ketua pengarang beritahu Datuk Khalid, artikel saya tak boleh siar tuan-tuan. Aduh, saya rasa luluh lah. Wartawan ni, kalau artikel tak boleh keluar, ibarat nak makan durian tak boleh kopak. Itulah perasaan tu. Kita punya excited. Saya anggap saya mempertaruhkan nyawa tuan-tuan. Andai kata kalau disembelih lah saya dalam tu, seorang tak tahu. Kita punya lah bersemangat ni. Lala artikel tak boleh siar. Tahu tak apa alasan? Alasannya mudah tuan-tuan. Inilah orang kata, banyak benda ni, diorang ni hebat. Grup-grup teroris ni hebat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Rupanya setiap perkataan yang dituturkan oleh Abu Bakar Bashir, setiap words contohnya, saya mahu makan nasi. Ia membawa signal tuan-tuan.
Sebab ketika itu internet apa semua diorang payah. Jadi the only way untuk relay message pada orang-orang di bawah adalah melalui interview dengan media. So dalam hal ni, mungkin the only message untuk dia relay pada pengikut-pengikut dia di Malaysia adalah melalui temu bual itu. Dalam arti kata lain, apa yang dipertuturkan oleh Ustaz Abu Bakar Bashir itu sebenarnya telah membawa kod-kod. Kod-kod, KOD ya, bukan KOT. Kod-kod tertentu, mesej-mesej tertentu yang kalau disiarkan, maknanya saya telah menolong Abu Bakar Bashir untuk menyampaikan mesej ataupun bombing kat mana-mana. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya benda tu habis macam tu je tuan. Maknanya saya ni orang kata boleh cerita je lah. Kat cucu-cicit kata atuk dah pernah jumpa tapi haram apa pun tak ada bukti kan. Ada gambar je lah sekeping. Abu Bakar Bashir pun kalau tengok gelak je tuan-tuan. Ni pun ni sudah sekian lama ni lah baru saya cerita kat tuan-tuan. Kalau nak cerita ke orang lain saya pun segan buat malu je. Cerita tapi story pun tak ada. Dalam wartawan ni kau cerita apa pun tapi kalau artikel kau tak ada supaya tak payah cerita lah.